أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأصلي وأسلم على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فيا أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah kurnia dan nikmat daripadanya, maka kita tengah hari ini masih lagi hidup dalam keadaan beriman, dalam keadaan masih lagi berupaya melakukan ketaatan. Dan pada tengah hari ini saya nak memetik beberapa ayat dalam Al-Quran yang berhubung dengan hukum dipanggil ahkamul at'imah, hukum berkaitan dengan pemakanan, ya. Hukum hakam berkaitan dengan halal atau haramnya pemakanan, khusus berkaitan dengan haiwan yang dihalalkan oleh Allah dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Pertama sekali saya petik firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wa la 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Itu surah Al-Baqarah, ya, ayat yang ke-173. Kemudian terlihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 145. Qala Allah Ta'ala قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Kemudian terlihat pula surah An-Nahl ayat 115, yang mana Allah Ta'ala menyatakan innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. Baik, kesemua ayat-ayat ini dia hampir sama. Dari segi lafaznya ada sikit berbeza, tetapi membawa hukum yang sama. Baik, saya sebut dulu ayat yang 173 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah mengharamkan ke atas kamu, iaitu memakan bangkai, darah dan daging babi, dan apa-apa binatang yang disembelih, ya, selain daripada untuk Allah. Mana sembelih untuk berhala ataupun untuk benda-benda lain lah, selain daripada menyebut nama Allah ataupun selain dengan tujuan kerana Allah. Dia kata, kemudian sesiapa yang terpaksa dalam keadaan terdesak, terpaksa makan binatang-binatang yang tadi, bangkai, nanti kita katakan apa itu bangkai,
Kemudian apa itu darah, darah yang macam mana. Kemudian daging babi dan binatang yang disebut tanpa menyebut nama Allah. Ini semua haram, tetapi kalau kamu terpaksa makan, ya, tanpa melampau batas dan tidak pula menginginkannya, ya, tanpa kamu menginginkannya, disebutkan maka tidak ada dosa ke atasnya. Makan tu tak jadi dosa kalau dalam keadaan terpaksa ataupun istilahnya darurat. Sesungguhnya Tuhan kamu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu ayat surah Al-Baqarah 173. Kemudian kita lihat pula surah seterusnya Al-An'am 145. Baik, dia sama juga. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama ala ta'imin yata'amuhu. Okey, ni surah Al-An'am, di mana Allah Ta'ala menyebut kepada nabi-nabi terdahulu, katakanlah aku tidak mendapati apa yang diwahyukan kepadaku itu haram, ya, kecuali makanan yang dimakannya, kecuali binatang yang mati tak disembelih bangkai, ataupun darah masfuha. Dalam ayat ni diterangkan darah mana yang haram. Sebab itu kalau daging masih ada darah, baki-baki darah yang ada pada daging yang kita simpan dalam peti ais ke apa, ada yang itu tidak dikira. Sebab huraian pada ayat tadi, iaitu damam masfuha, darah yang mengalir. Yang mengalir keluar tu, yang tu tak boleh. Yang masih kekal pada daging binatang, yang tu boleh makan. Bukan maksud boleh makan, yang itu dimaafkanlah. Tak perlu kita basuh daging tu sampai hilang, nak bersihkan darah, rendam dengan air paip lagi, tembak dengan air paip lagi, sampai daging kadang-kadang ada orang tu dia basuh daging sampai jadi macam pucat, darah macam putih. Bukan macam itu. Jadi yang diharamkan damam masfuha. Masfuha ini darah yang terpercik ketika kamu sembelih tu. Ketika kamu sembelih binatang, terpercik darah keluar, memancut-mancut tu. Yang tu kalau kena pakaian dia najis. Ya. Begitu juga yang mengalir keluar daripada tubuh haiwan, keluar darah tu menitik habis. Yang tu najis dan tak boleh makan. Mana yang tinggal pada tubuh haiwan, yang tu dimaafkan, bahkan yang itu selamat untuk dimakan. Maknanya tujuan menyembelih binatang ni supaya darah dia keluar. Darah ni dia bawa banyak penyakit. So kalau darah tu dah bersih, dah keluar, tak ada apalah. Okay, ayat ni menerangkan damam masfuha aw lahma khinzir, ataupun daging babi. Sama macam surah Al-Baqarah tadi, bila sebut bangkai dia sebut maitah. Bila sebut darah pun dia sebut dam. Tapi bila sebut babi, dia khusus sebut daging. Walahma khinzir. Ini kita akan sebut lagi. Kenapa? Apa hikmahnya Allah Ta'ala sebut daging? Kenapa dia tak kata wa khinzir? Wal khinzir dengan alif lam, maknanya semua babi itu haram. Seekor babi keseluruhannya. Fa innahu rijsun, sesungguhnya semua itu adalah kotor. Au fisqa, atau kalau memakannya itu perbuatan yang keji. Dan juga binatang yang disembelih uhilla li ghairillah bih, binatang yang disembelih bukan kerana Allah, yang itu pun kalau kau makan dia keji, kotor. Perbuatan itu kotor, keji. Tetapi faman ittura ghaira baghi wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Tetapi sekiranya terpaksa makan dalam keadaan tidak melampaui batas dan tidaklah pula menginginkannya, maka sesungguhnya Tuhan engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sama, dia punya ending ayat tu dia akan cerita Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik, kita lihat satu lagi ayat yang juga membawa hukum yang sama. Dalam surah An-Nahl ayat 115. Kita tengok ayat dia. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih
faman ittara ghaira baghin wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Sama juga. Hanya senya ataupun sesungguhnya Allah mengharamkan ke atas kamu memakan bangkai dan darah dan daging babi dan binatang yang disembelih selain daripada untuk Allah. Ya. Dan sesiapa yang terpaksa memakannya dalam keadaan tidak melampaui batas dan tidak menginginkannya, maka sesungguhnya Tuhan kamu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini 3 ayat yang menyebut tentang hukum berkaitan dengan bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih tetapi bukan kerana Allah. Sirah ataupun bentuk ayat itu berlainan hanya pada beberapa tempat, tetapi hukum dia sama dan penghujung ayat itu ditutup dengan nama Allah, iaitu Ghafurun Rahim. Dalam ayat lain juga, wa kana Allahu Ghafurar Rahima. 3 ayat tadi. Siapa sempat catat? Catatlah. Apa makna ke sini tuan-tuan? Bermakna binatang-binatang yang Allah haramkan makan ini, kalau kamu terpaksa makan, kamu tersilap makan, tak sengaja termakan ataupun dah tak ada pilihan, ya, semuanya itu tidaklah kamu menanggung dosa. Kerana sesungguhnya fa innallaha ghafurur rahim, fa inna rabbaka ghafurur rahim. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Semua ayat-ayat nak bagi tahu Tuhan kamu Maha Pengampun, Tuhan kamu Maha Penyayang, Tuhan kamu Maha Pengampun, Tuhan kamu Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Jadi kenapa baru-baru ni isu yang coklat ni kan? Baru Kementerian Kesihatan kata ada dia trace DNA. Bukan daging babi lagi, dia baru trace pada porsin apa? Saya ingat pada susu ke. Maknanya bukan seketul coklat tu babi semua. Ada bahan yang dikhawatiri tercemar. Itu pun baru dia kata dikhawatiri. Yang bagi tahu saya ni pegawai siasatan bahagian Kementerian Kesihatan sendiri, Haji Fadil. Saya kenal dia orang Masjid Kota Damansara. Dia kata benda ni Ustaz, dia belum confirm lagi. Yang mungkin tercemar tu keluaran satu batch tu je. Yang semua tak ada apa. Yang ini je dikhawatiri sebab benda ni boleh berlaku kalau katakan bekas. Bekas tuan-tuan. Kalau kata bekas, DNA ni orang boleh trace kadang bulu. Kalau kita kan bulu roma terjatuh, bulu janggut misai ni pun orang boleh trace. Tapi misai kita bukan seketul kita. Kalau bekas yang pernah digunakan, ada bahan yang ada DNA, ada bahan yang babi lah. Dia pernah guna bekas tu, kemudian bekas tu dibasuh dengan air atau sebagainya, hatta dengan tanah sekalipun, dengan sabun. Kadang-kadang dia ada lagi kesan. Kita uli tepung dalam tu. Kan tepung ni buat roti. Roti tu kita ambil, kita trace, kita test dia dengan bahan-bahan kimia, boleh trace juga DNA tu. So bukan maknanya seketul roti tu semuanya babi. Dia cuma guna bekas yang pernah ada bahan. Tu je. Sekejap lagi saya masuk tajuk tu. Saya tunggu ramai sikit bagi faham. Tengah masuk sikit-sikit. Jadi sementara tunggu ramai sebelum masuk tajuk tu, saya pergi balik pada surah Al-Baqarah ayat 173 yang saya kira asas kepada semua ayat-ayat yang saya baca tadi. Ya. Baik, Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya dia Allah mengharamkan ke atas kamu bangkai. Disebut sini al-maitah. Al-maitah kata para ulama iaitu binatang-binatang sama ada yang kamu halal makan tetapi dia mati tidak disembelih secara hukum syarak. Dia halal dalam lembu, kambing, ayam halal, tapi dia mati bukan kamu sembelih ikut syarak, ikut hukum syarak. Mungkin enjet ke mati apa-apalah, mati kena elektrik ke apa, atau mati yang bukan sembelihan lah. Jadi kita kategorikan itu syarak bangkai. Kecuali kadang rusa atau binatang liar dalam hutan yang dipanah, ditembak, yang itu ada kelonggaran sebagai binatang buruan, binatang yang kita dapat berburu. Ya, ulama kata kalau dia mati kerana tusukan panah itu pun halal lagi. Ya, kalau sempat kita sampai di tempat binatang itu dia masih ada nyawa, sembelih. Kalau tak, halal. Arnab
Begitu juga arnab yang ditangkap oleh anjing. Anjing itu kita latih dia untuk berburu, pun boleh makan. Ya, walaupun kita tak sembelih. Binatang tu kita lepaskan dia dengan sebut bismillah, anjing tu pergi tangkap. Itu binatang-binatang yang mati dia tak istilahkan bangkai. Okey, kambing apa semua, lembu, ayam yang mati tidak disembelih, tidak ikut syarak, hukum syarak, dia diistilahkan maitah. Begitu juga dengan haiwan-haiwan lain yang haram kamu makan, dia juga jadi maitah. Anjing, kucing, binatang yang tak boleh makan, keldai yang kamu haram makan, dia mati pun dia akan jadi maitah. Kalau ada orang dia rajin, dia pergi sembelih kucing itu pun tak boleh makan, walaupun dia kata saya sembelih ikut hukum syarak. Kucing tak boleh makan, maka bangkai dia walaupun sembelih diistilahkan sebagai maitah. Yang ini Allah haramkan kamu makan. Haramkan kamu makan. Kemudian wadam, dan darah. Okey, darah juga kamu haram memakan darah, meminum darah ataupun menggunakan darah untuk tujuan pemakanan. Tetapi darah ini para ulama ijma' dia boleh untuk menyelamatkan nyawa dalam kes ataupun perkara kita menderma darah. Dalam mazhab Syafi'i, semua kategori darah haram dijual beli, haram diperniagakan, haram sedekah, haram berakalah. Okey, kita ada najis, kita ada bula kambing, ada taik kambing. Taik kambing tu haram kita jual sebab dia najis. Mazhab lain dia tak panggil najis. Ada mazhab Maliki dia kata najis binatang ternakan, binatang yang kita boleh makan, dia tidak kotor. Dia tak najis. Itu mazhab lain lah. Mazhab kita kata semua bentuk najis haram. Ada najis itu semua bentuk najis binatang yang kita boleh makan, tak boleh makan, semuanya jadi najis taik dia tu. Dan haram dijual beli. Kalau nak jual pun kita kena proses najis tadi bertukar menjadi baja. So kita jual baja, bukan jual najis. Kalau kita ada lebihan-lebihan bahan-bahan taik kambing, taik ayam yang kita bela tu, kalau nak bagi orang bagi saja. Lepas tu orang tu dia nak proses jadikan baja, dia punya pasal. Tapi dalam industri hari ni dia jual. Kalau orang tanya saya macam mana hukumnya ustaz, saya jual pasal orang Cina tu nak beli. Dia nak beli, dia tiap hari datang dengan lori, dia beli dan dia bayar duit. Kalau saya bagi free tak dapat apa-apa. So kita boleh taklid mazhab lain lah. Kalau dalam hal ni, kalau dia bayar duit, takkan tak nak ambil tuan. 1,000 ke. Dia buat kerut taik ayam tu, dia buat baja. So dia kaut, dia bayar. Kita boleh taklid mazhab lain. Saya nak tekankan tadi masalah darah. So bila najis itu haram dijual beli, haram diniagakan. Dari segi asas hukumnya, haram juga kita derma. Derma ni mesti benda yang baik, benda bersih. Tetapi tentang darah, para ulama mengatakan ijma' secara sukut, dia panggil ijma' sukuti. Kerana keperluan pada hari ni orang kemalangan, dia tak macam zaman dulu. Zaman dulu tak ada pula aksiden kuda langgar kuda. Kuda laju sangat, langgar traffic light, kuda pun langgar unta. Kan? Unta pun kemik, claim insurans. Tak ada. Zaman sekarang ni kenderaan-kenderaan yang kita guna laju, dia tak macam dulu. Dia tak ada kes macam dulu tak ada. Mana ada orang naik kuda lalu padang pasir ada traffic light, tak ada kan. So zaman sekarang ni kemalangan, penyakit yang mana bila orang tu masuk hospital, cara nak selamatkannya doktor kena bagi darah. Dan macam mana darah tu nak dapat? Sebab itu yang disepakati para ulama, darah boleh derma, tapi jual tak boleh. Kalau tuan-tuan pergi hospital, tuan-tuan derma darah, tuan-tuan tak boleh pula derma. Tanya dia, berapa pint awak ambil? Berapa bag? 2. Saya jual, saya dengan hospital awak ni, saya kira lebih kurang 2 bag 200. Tak boleh. Kita derma je lah. Derma saja bagi. Macam mana pula pihak hospital, bila kita masuk hospital, dia bagi darah kita. Lepas tu dia, dalam bil tu dia charge. Sebab tuan-tuan, darah tu dia bukan simpan dekat almari rumah. Dia letak ada peti ais khas dia. Tu elektrik bayar tu. Elektrik dia cost tu. So kita bila bayar bil, kita bayarlah cost hospital tu.
jaga darah itu dalam keadaan baik sebelum masuk dalam tubuh kita. So kita dah sebut tadi, darah ini dia haram. Ya, sebab itu binatang yang tak disembelih dengan hukum, mengikut hukum syarak, kekal lagi pada badan itu darah-darah yang kotor. Bila kita sembelih binatang, bila bulan raya korban tu, tengok sembelih binatang, darah keluar, darah mancut. Dalam ayat yang tadi kita baca, surah Al-An'am ayat 145, disebutkan darah yang kotor, darah yang diharamkan itu damam masfuha, darah yang terpancut, terpercik, dan juga darah yang mengalir, yang tu kotor. So bila darah kotor ni keluar, binatang yang kita sembelih ni, dia akan meronta-ronta. Tu tindakan refleks dia, meronta-meronta, darah tu akan keluar lagi banyak. Lagi banyak darah tu keluar, lagi bagus. Darah tu keluar. So binatang yang dah keluar darah dia banyak, binatang tu dikira bersih dan selamat untuk dimakan. Itu tujuan atau hikmah penyembelihan mengikut hukum syarak. Pun begitu tuan-tuan perempuan, disebut diharamkan bagi kamu bangkai dan juga darah. Innama harrama alaikumul maitata waddam. Dalam hadis Nabi SAW ada mengecualikan 2 jenis bangkai boleh makan, dan 2 jenis darah boleh makan. Kata Nabi SAW menyatakan, hurrima alaikumul maitata wadaman illa maitatan wadaman. Kamu haram makan bangkai dan darah, kecuali ada 2 jenis bangkai dan 2 jenis darah. Wa ammal maitatan, Allahumma salli, al-haut wal jarad. Bangkai haram, tetapi ada 2 jenis yang halal, iaitu ikan dan juga belalang. Dulu sini saya pernah sebut dalam satu kuliah saya di sini, saya pernah sebut hadis tentang yang Nabi SAW mengecualikan binatang-binatang laut daripada disembelih. Kan? Al-hillu maitatuh at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Jadi ada satu hadis lagi yang saya baca ni, juga mengecualikan ikan daripada hukum sembelihan. Ikan tidak perlu sembelih. Walaupun dia mati tak sembelih, ikan tu kita pancing, kita tangkap, kita jala, kita pukat dan sebagainya, dia mati tanpa sembelih, dia halal. Hikmahnya apa? Kerana ikan darahnya bukan macam darah kambing, bukan macam darah lembu. Darah dia tak banyak. Itu dia hikmah dia. Udang lagi lah, ya, siput, ketam, siput sedut, mana ada darah kan. So binatang macam ni tak payah sembelih. Dalam hadis sebut al-haut, iaitu ikan-ikan di lautan, termasuk ikan-ikan di sungai, dia walaupun mati tak sembelih, dia halal. Wal jarad, apa itu jarad? Belalang. Siapa di sini yang mungkin pernah duduk dekat bendang, duduk kat Kedah ke, kalau di sawah ni kan ada belalang, orang panggil belalang kunyit, besar, dia belalang tu besar. Saya duduk KL tapi pernah tangkap belalang kunyit dengan kawan, tangkap. Kawan saya tu sekarang jadi imam dia. Dia beli pisau 10 sen, yang ada pisau jenis lipat tu. Dia beli 10 sen pisau tu, dan banyak kami tangkap belalang. Dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim, dia potong kepala belalang. Sebenarnya masa budak-budak kan, sebenarnya tak payah sembelih. Belalang tu kita cabut kepala dia, tapi kejam lah sikit. Cabut kepala dia mati. Ataupun jemur dia, bagi dia mati. Kalau orang Arab ni dia goreng terus mati macam tu. Tapi kejam sangat lah macam tu kan. Cabutlah kepala dia, ataupun ambil kepala dia penyek sikit, mati dia terus. Dan dia maknanya mati tanpa sembelihan lah. Belalang, dia hukum dia, walaupun dia mati dalam keadaan begitu, halal kita makan belalang. Belalang sedap entah, macam keropok. Kami belah badan. Kalau belalang kunyit tu boleh belah badan dia, kaki dia yang ada duri tu buang, belah dalam tu tuan-tuan. Lepas tu kami bakar kayu tu, unggu api, cucuk kat lidi, bakar belalang. Sedap kan, bau dia. Belalang ni dia tidak dikategorikan bangkai yang
haram. Baik, wa ammal daman, Nabi kata, dan dua jenis darah yang kamu boleh makan, fattihal wal kabid, limpa termasuk paru apa semua tu, dan juga hati. Dalam tubuh haiwan termasuk manusia sendiri, limpa dengan hati ni memang tuan-tuan dia terjadi daripada kumpulan darah. Darah tu dia berkumpul jadi hati. Selain itu halal makan. Walaupun ada ulama' dikritik pasal hadis ni dhaif, dan terbukti kajian sains pada hari ini menunjukkan banyak makan hati dan limpa dan organ-organ dalam ni dia bawa pada penyakit gout, banyak uric acid. Tapi kalau hadis ni dia kata halal, dan para fuqaha terima hadis ni. Dalam Subul Salam pun disebut hati dan limpa boleh makan berdasarkan hadis ni. Cuma kita jangan makan berlebihan lah. Baik, itu pengecualian bagi bangkai dan darah. Sekarang kita pergi pada walahmal khinzir, dan daging babi. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, tu saya tanya tadi persoalan. Kenapa apabila disebutkan bangkai dia sebut as a whole, alif lam ma'rifah, menunjukkan bangkai itu semua sekali, kulit dia, lemak dia, paru dia, apa usus dia, semua haram. Bila sebut darah pun haram, kecuali yang kita faham darah yang masih kekal pada daging. Okey? Bila sebut babi, Allah Ta'ala sebut walahmal khinzir. Patutnya, kalau kaul dalam mazhab Syafi'i yang kita pegang, iaitu seluruh babi itu haram, maka Allah Ta'ala akan guna alif lam. Innama harrama alaikumul maitata waddama wal khinzir. Terus pergi pada babi. Babi itu as a whole semua sekali haram. Tetapi Allah Ta'ala menyebut walahmal khinzir. Dia sebut daging. Daging babi. Di sini yang menyebabkan para ulama berbeza-beza pendapat. Kita daripada kecil, kita memang dalam mazhab Syafi'i, kita belajar semua babi itu najis, kotor, haram. Tetapi setakat nak menyelaraskan, menseragamkan hukum halal ataupun logo halal di Malaysia, tidak masalah. Sebab kita di Malaysia ni, Brunei ke apa, masih dalam ruang Nusantara ni banyak memang berpegang dengan kaul dalam mazhab Syafi'i. Dulu OIC dia pernah cuba nak seragamkan logo halal untuk satu dunia Islam. Semua sekali guna satu logo. Tapi tak berjaya. Sebab bila bincang di kalangan fuqaha, bila ada banyak mazhab, Maliki, Hanafi, Hambali, mazhab lain lagi, macam Hadawiyah, kita tahu 4 je. Mazhab Az-Zahiri, menyebabkan tak dapat nak seragamkan. Sebab bagi kita babi tu semua sekali haram. Lemak dia ke apa semua haram. Tetapi ada mazhab yang mengatakan dagingnya haram. Daging saja haram. Sebab itu tuan-tuan, ada pandangan ulama. Antaranya Syekh Al-Qaradawi juga sebut, dalam masalah ubat-ubat hari ini, banyak vaksin yang dibuat di negara-negara barat, Eropah, memang ada bahan daripada babi. Bukan daging, bahan-bahan lain yang digunakan untuk buat kapsul, buat apa semua, buat apa bahan yang injection, vaksin orang pergi haji tu. Jadi bila orang-orang Islam di Eropah yang masuk Islam ditanya macam mana bahan-bahan ni, Syekh Al-Qaradawi memfatwakan boleh. Sebab apa? Berdasarkan ayat yang saya baca tadi. Tuan-tuan, 3 ayat yang saya petik tadi semua menyebut bangkai, darah. Bila sampai pada babi, dia tak kata babi seekor, dia kata daging babi. Jadi para ulama kata bahaya ataupun larangan memakan itu pada daging, tidak pada bahan lain. Mazhab Hanafi tuan-tuan, kulit babi boleh disamak dan dibuat kasut, dibuat kulit, barang-barang kulit. Di Malaysia tak boleh. Dan pada saya lah, sebab kita dah biasa pada kecil babi kotor-kotor, memang kita tak lalu dah nak pakai dia punya apa-apalah kan, tulang dia ke tanduk, tak tanduk, kulit dia, memang kita kata babi ni jijik. Tetapi mazhab lain dia terima daging haram. Ini juga pandangan Daud Az-Zahiri dan Imam Ibn Hazm.
Ya, berdasarkan ayat ni, kenapa? Dan Ibnu Hazm kata, Allah Ta'ala tak akan cakap dalam Quran ni benda sia-sia. Tak ada satu perkataan pun dalam Quran yang sia-sia. Bila Allah Ta'ala menyebut walahmal khinzir, walahmal khinzir, walahmal khinzir, dia tuju pada daging. Menunjukkan daging tu haram makan. Yang lain tidak. Dalam mazhab Syafi'i, kita menerima bahawa seluruh tubuh dalam badan babi itu semua sekali haram. Begitu. Baik. Jadi tuan-tuan kena faham, bila timbul keadaan begini, dulu pernah ada sausage yang diguna sarung usus babi. Digunakan untuk buat sarung sausage. Kemudian ada fatwa ataupun pandangan saranan ulama yang dalam negara kita ni kata siapa yang dah beli dah termakan hendaklah samak mulut dengan tanah, kumur-kumur dengan air tanah. Lepas tu isu pun senyap. Kemudian bila timbul isu coklat Cadbury ni, timbul balik. Baik, sebelum saya nak sambung ayat tadi wa ma uhilla bihi, saya berhenti dulu. Saya nak cerita apa hukum basuh dengan tanah ni. Apakah para ulama sepakat babi mesti dibasuh dengan tanah? Tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i pun sebenarnya berbeza pendapat ulama. Ulama tak sepakat. Mungkin tuan-tuan baru dengar first time ni, ya ke ustaz ni? Ustaz ni ajaran apa ni? Ya, saya ajaran Islam betul. Ada tauliah jaiz. Jaiz dengan jawi, jaiz ke tak lagi? Jawi senang. Jawi pergi interview dia, sembang-sembang. Okey ya. Jaiz ni dia banyak sikit dia punya tu. Soal selidik dia. Baik. Tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i, okey, saya sebut asal hukum membasuh dengan tanah samak ni hanya pada air liur anjing, dan mazhab lain itulah pendapat dia. Dalam jumhur ulama, semua mazhab-mazhab lain mengatakan hukum membasuh najis dengan tanah hanya untuk air liur anjing sahaja. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Bukhari dan Muslim. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an, ihdahunna biturab, wa fi riwayatin awwalahunna biturab, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, ni Abu Hurairah, dia duduk kat masjid, dia memang tak ada rumah. Lepas Nabi wafat tu baru dia ikut riwayat baru dia kahwin, dia ada rumah apa semua. Sebelum tu dia miskin, dia duduk kat masjid, ya. Jadi banyaklah hadis di riwayat. Dan Masjid Nabawi zaman tu, tuan-tuan tahu Madinah ni bandar yang ada anjing tau. Diriwayatkan anjing duk berjalan-jalan kat masjid, ada anjing masuk masjid. So tak timbul para sahabat kata, wahai Rasulullah, ni dinding ni tantang anjing ada kencing tak? Mari kita basuh. Ni zaman tu tak ada timbul main was-was macam zaman sekarang ni. Sekarang ni beli rumah orang kafir, beli rumah second hand, siapa owner dulu? Oh, nama dia Lim Tong apa Hong apa dah kan, nama Michael, nama Cina, nama Gopal apa. Kita pun dah pergi tantang rumah ni dulu anjing, ada bela anjing ni. Entah belum confirm, entah apa dia buat. Saya pernah tengok orang sama rumah. Dia ambil tanah, dia lumur kat dinding tu. Cat dah elok cantik, cat Nippon paint. Pergi juruk tanah. Tu tembak air. 1 2 3. Ada lagi teruk lagi, dia beli kereta second hand. Kereta tu owner Cina. Dia beli pasal murah lah. Tak tahu lagi Cina tu ada bela anjing ke tak. Dia samaknya cushion tu. Kalau leather, kursi tu leather tak apa lagi. Kursi fabric, tanah. Habis tu buka pintu, jemur. Kau tunggulah 3 hari. Ni semua melampau dalam agama. Hadis Nabi SAW kata, idza walaghal kalb, binatang dia tak minum macam kita pakai cawan. Macam ni syaribah dia panggil. Kalau air dalam mangkuk, piring dan sebagainya, binatang datang, dia akan jilat. Itu cara kucing minum. Cara anjing dan cara harimau, binatang seumpamanya, dia jilat. Sebab lidah kucing ni, lidah anjing, tuan-tuan tengok lidah dia tu ada tajam. Dia macam ada, bila sekali dia celup, dia akan serap air dengan banyak, pelan. So anjing, kucing, dia minum macam tu. Dia jilat-jilat. Perbuatan itu dipanggil walagha. Wilagh.
Idza walagha, kata Nabi kata, kalau anjing dia minum dengan cara menjilat-jilat air pada bekas kamu, maka hendaklah kamu basuh bekas itu sebanyak 7 kali. Salah satu daripada 7 kali itu hendaklah satu basuhan dicampur dengan tanah. Atau satu riwayat kata dimulakan dengan air yang campur tanah. So, ina boleh gunalah makna bekas, bejana, mangkuk, hari ni besin, baldi atau apa-apalah. So, cara kalau ikut hadis Abu Hurairah ni, cara nak bersih dia bila nampak anjing, bila confirm jangan rasa-rasa tak pasal. Ni yang confirm betul. So, kita pun ambil tanah dan ambil air, lumurkan macam kita pakai sabun tu, tanah, okey, sekali, dan basuh air sebanyak 7 kali berdasarkan hadis ini. Hukumnya pada anjing saja. Okey. Kemudian ada masa lagi saya mula tadi 12.30, saya berhenti 1.30. Nak bagi jelas hukum sama dengan tanah ni. Kemudian yang riwayat hadis ni siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia sendiri riwayatkan hadis ini, dan dia diriwayatkan juga para sahabat. Tengok dia bila ada kasut, dia pakai kasut dia duduk kat masjid. Kan masjid saya cerita tadi banyak anjing datang, dan kasut dia nampak anjing jilat kasut dia. Kadang-kadang ada bekas-bekas yang dia nak guna tu ada anjing jilat. Dia basuh macam mana? Dia basuh 3 kali, kadang-kadang 5 kali guna air sahaja. Dia tak guna tanah. Orang yang riwayat hadis, dia lagi tahu kenapa. Macam tuan-tuan belajar, dengar saya ceramah, tuan-tuan lebih faham daripada saya berbanding orang yang orang lain. Faham Abu Hurairah dia lebih faham hadis yang disebut oleh Nabi SAW sebab dia belajar dengan Nabi. Jadi para ulama, termasuk Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i, dia kata basuh ni wajib ke ataupun sekadar saranan Nabi. Kata-kata kalau hukumnya bawa pada sunat lah, bukan wajib. Sekadar Nabi sarankan basuh tu campur dengan sekali basuhan tanah. Jadi Imam Nawawi dan sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i lebih setuju tidak wajib. Sebab Abu Hurairah sendiri dia tak basuh guna tanah. Sedangkan dia sendiri riwayat hadis, dia lebih faham. Takkanlah dia dengar hadis Nabi kata basuh dengan tanah, dia sengaja-sengaja nak engkar, melainkan dia faham bukan wajib. Sebab itu tuan-tuan kalau buka kitab-kitab fiqh moden ini, macam fiqh al-Islami wa adillatuhu, Syekh Wahbah Zuhaili, ulama Syria. Kitab tu popular, digunakan sebagai rujukan di seluruh dunia Islam pakai kitab ni. Dia berpendapat pada zaman Nabi SAW bahan-bahan yang secara semula jadi untuk membersihkan diri boleh didapati di mana-mana dan murah adalah tanah. Lepas tu banyak hadis-hadis Nabi SAW lepas pada Nabi beristinja. Zaman dulu tak guna tandas. Kalau mereka padang pasir tu, kalau ada pasir yang bukit tu kan, so mereka pergi kat belah bukit yang yang orang tak nampak, mereka pun buang najis. Buka buang najis. Dan Nabi SAW lepas istinja, sebab padang pasir tak ada paip, dia guna batu. Guna batu. Okey, cara nak bersihkan batu, katakan sini batu. Okey. Ni saya bagi contoh, minta maaf ibu-ibu Katakan ini lubang dubur kita. Cara dia, batu tu dia buat macam ni. Satu kali dia pusing tu, keliling tu, satu kali basuhan, batu tu buang. Ambil batu kedua, buat tempat yang sama balik. Okey? Buang. Satu kali lagi, kali ketiga, bila tengok batu tu bersih, kiranya najis pada dubur tu dah bersih lah. Tapi sebenarnya tuan-tuan, ada lagi ke tak? Ada kan? Sebab itu yang sempurnanya ulama kata, lepas guna batu, kalau jumpa air, basuh dengan air. Tetapi dalam keadaan begitu, kalau mereka terus saja berwuduk ataupun bertayamum, mereka solat sah. Mereka solat sah. Dan lepas daripada Nabi SAW guna batu, diriwayatkan apa Nabi buat, Nabi akan letak tangan kat pasir, gosok kat pasir dan bersih. So boleh faham tak tanah tu fungsi dia apa zaman tu? Sebagai ejen pembersih. Boleh guna tayamum, guna bersihkan tangan daripada benda yang makin kotor lah. Jadi zaman itu, sebab itu Nabi SAW guna tanah. Kalau bekas yang diguna tu ada terkena air liur anjing.
Zaman ni Dr. Abang Zuhli kata fungsinya boleh ditukar dengan kita menggunakan sabun. Itu pandangan dia. Tetapi saya sendiri tuan-tuan, kalau ada peluang dan ada kemudahan, kita boleh beramal dengan hadis itu lagi bagus. Kita tahu kita punya kasut bekas apa ni ada anjing jilat. So kita ambil tanah basuh dan kita beramal dengan hadis. Itu maknanya bila kita dah guna tanah tu, kita rasa lega lah dah buat benda yang Nabi suruh. Tapi Abu Hurairah dia guna air saja. 3 kali kan ada basuh. Kadang dia basuh 5 kali. Tak sampai 7 pun. Menunjukkan jumlah itu bukan suatu yang wajib 7 kali. Tapi kalau kita hari ni nak buat 7 kali guna tanah, itu yang paling baik. Itu pertama saya nak sebut. Hukum pada anjing. Imam Asy-Syafi'i melihat hadis ini bukan saja anjing jilat air. Termasuk bila anjing ni perangai dia suka menjelir lidah, dia suka jilat-jilat kaki dia. Bila dia guling-guling dia jilat. Kan anjing bila dia lipat badan dia boleh, lidah dia boleh sampai kat perut kan, kat belakang dia jilat-jilat. Atau dia jilat dekat kaki dia gosok sini, dia gosok. Anjing punya perangai. Jadi air liur dia tu kemungkinan dah kena ada kat, mungkin ada kat telinga dia, mungkin ada kat kepala dia, mungkin ada kat badan dia, mungkin kat tepi bahu dia, atau itu sebab anjing tu kita dalam mazhab Syafi'i dibimbangi tubuh anjing tu air liur dia ada kat mana-mana. Dan bila dia berpeluh, badan dia basah. Tangan kita kering, kita pegang anjing, kita bimbang air liur tu pergi kat tangan. Sebab itu mazhab Syafi'i mewajibkan pegang anjing. Salah satu daripada kita atau dia basah. Kita basah, dia kering. Pegang, takut air liur anjing tu pergi kat kita. Atau badan dia basah, kita pegang, takut macam tu. Atau dua-dua basah, menyebabkan air liur anjing takut pada tangan. So kita bila pegang anjing, kena samak dengan tanah. Mazhab lain dia kata tak. Sebab hadis tu kata, Nabi kata bekas minum je. So kalau badan, tak apa. Dalam mazhab Syafi'i kata tak apa kecuali dalam keadaan tangan kita kering, badan dia kering. Sebab mazhab Syafi'i dia ada kaedah dia panggil ihtiyat aula. Ya, kalau kita berhati-hati lebih utama. Nah, itu buat tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i anjing ni kita bersih dia dengan tanah. Dia jadi hukum yang dipakai hukum muktamadnya, basuh dengan tanah. Tetapi sebahagian pendapat ulama dia kata dalam mazhab Syafi'i sendiri kata tidak. Di dalam hal ni kita pakai pendapat muktamad, lebih selamatlah. Yang disepakatinya pada anjing kemudian dipergi pula kepada dalam mazhab Syafi'i ini najis mughalazah, najis yang berat. Dia ada binatang anjing dan babi. Dari antara anjing dan babi yang lebih kita jijik adalah babi. Maka itu Imam Asy-Syafi'i sendiri berijtihad, pendapat dia anjing dengan babi, kalau anjing kena basuh dengan cara yang begitu tanah, maka bila babi pula dia panggil qiyasul aula. Al-qiyasul aula makna lagi utama kita basuh tangan atau badan atau apa yang kena pegang babi ni dengan tanah juga. Dalil tak ada, dia guna qiyas. Okey, sekarang ni tuan-tuan faham kenapa bila sebut pasal babi basuh dengan tanah. Asal hukumnya tak ada kecuali anjing. Dalam bab inilah Imam Nawawi dan sebahagian ulama mazhab Syafi'i berpandangan babi serupa macam binatang lain. Serupa macam binatang. Dia najis, tetapi tidak perlu basuh dia menggunakan tanah. Tetapi pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kata kena tanah juga. Okey, dalam keadaan biasa kalau tuan-tuan nak pakai pendapat ni tak ada masalah. Boleh. Bukan susah apa-apa kan. Tapi kita pun bila nak jumpa babi tak jumpa-jumpa. Kan? Nak pergi kandang babi pun tak ada. Babi lalu kat rumah pun tak ada. Anjing je lah. Kat rumah kita, kawasan rumah ada anjing kan. Mungkin ada kawasan yang ada kawasan non-Muslim tu, anjing duk lari. Tapi babi ni payah-payah jumpa lah. Kalau jumpa pun kita terpegang, kita basuh dengan tanah. Nak basuh? Boleh. Nak basuh dengan sabun pun boleh. Nak basuh dengan air saja pun boleh. Sebab asal hukum pada anjing saja. Sekarang kita pergi pula pada makanan. Makanan dikatakan ada lemak babi, ada bahan E120 coklat ini. Macam mana nak buat? Sebab itu dalam mazhab lain, saya terangkan pada awal tadi, yang disepakati para ulama haram pada daging.
Ayat saya baca tadi. Al-Baqarah 173. Al-An'am 145. An-Nahl 115. Semua menyebut ya al-maitata wad-dama wa lahmal khinzir. Al-maitata wad-dam, maitatan wa daman wa lahmal khinzir. Semua daging babi. Dia tak kata pada seluruh babi adalah najis ataupun haram. Tapi mazhab Syafi'i kita terima semua babi itu haram. Baiklah, kita pakai pendapat semua pada tubuh babi itu semua haram. Limpa dia ke, lemak dia ke, kulit dia, semua sekali. Baik, kita pakai pendapat tu. Sambungan pada ayat tadi, famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala ithma 'alaih. Siapa yang makan dalam keadaan terpaksa, terdesak, tidak melampau batas. Maknanya bukan kita kata babi ni ada sedap kan, wah aku nak ada lebih, nak simpan, nak try masak kicap. Baghin maksudnya tidak melampau batas. Makan sekadar nak jaga nyawa. Itu pun para ulama kata kalau ada benda lain kamu boleh makan untuk jaga nyawa, umpamanya makan daun-daun kayu. Makan daun kayu lagi bagus. Tapi di lautan tak ada benda dah. Nak makan daun kan takut kan ni daun ni nampak lain macam ni, kan takut racun. So yang ada daging babi, yang bagi kita siapa? Orang asli. Dia selamatkan kita lah. Kita sesat selamat. Dia kata ini makan lah. Ini apa ni? Ini daging babi. Kita kata tak boleh saya orang Islam. Darurat. Orang asli ni tahu hukum darurat. Okey, makan. Tapi jangan makan banyak. Ghaira baghi wala 'adin. Wala 'adin kata para ulama, kamu kena makan. Kalau makan pun bukan dengan menginginkan. Dengan maksud kamu tak boleh enjoy makan tu. Sebagaimana kamu makan benda yang kamu tak suka. Macam tu, makan sekadar nak jaga nyawa. Dan para ulama kata tak perlu samak mulut dah lepas tu. Dalam keadaan ni tak perlu samak tangan dah. Ya, tuan-tuan, kenapa makan coklat yang baru dia kata DNA, dapat trace DNA saja baru. Tiba-tiba kecoh ada yang ya Allah, jakim. Kan baru ni ada TV, darah kena cuci, macam mana nak menghadap Allah? Ya Allah, macam mana nak pergi Mekah? Tu semua mengada-ngada tu. Kenapa? Kalau kita makan dalam keadaan terdesak, kita memang tahu ni daging babi boleh makan. Macam mana kalau kita makan tak sengaja? Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-5 Allah Ta'ala menyatakan, Allahumma salli Muhammad, walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tidak dikira dosa pada benda yang kamu tersilap. Ya? Yang dikira dosa pada kamu benda yang kamu buat sengaja. Okey, dalam hadis tersebut, rufi'a innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah Ta'ala tidak mengira dosa bagi umat aku kalau dia tersilap, kalau dia terlupa dan dia dipaksa. So kita anggap keadaan yang kalau ada orang makan coklat itu, coklat saya tak sebut jemput ni nama apa, tuan-tuan pun tahulah. Ya, kalau termakan, terbeli untuk anak-anak, dalam keadaan kita tak tahu dan kita tersilap, kita tak tahu, tak sengaja. Tu pun Kementerian Kesihatan, kawan saya Haji Fadil tu, dia cakap sebelum tu okey. Dan ada sendiri pegawai yang kerja syarikat coklat tu, dia telefon ustaz-ustaz yang ceramah ni, ustaz tak betul, saya duduk kilang ni, saya tahu kita punya bahan-bahan kita import dan jakim pantau. So dia kata kemungkinan tercemar pada batch yang keluaran tu je. Dia tak silapnya dia punya tarikh luput tu Mei 2015, yang itu saja, yang lain semua boleh. Dan fatwa Jakim dah kata umumul balwa, dalam keadaan begini makan tidak berdosa. Dan Jakim pun kata tak perlu samak mulut. Tak perlu samak mulut. Dan solat sah. Macam orang yang makan daging dalam keadaan, daging babi dalam keadaan darurat pun solat dia sah. Dia boleh pergi Mekah, jangan takutlah. Sah haji dia, umrah dia. Jadi keadaan ini tuan-tuan menunjukkan, dan hujung ayat tu bagi tuan-tuan perempuan yang pada mula tadi, semua ayat Quran yang saya baca tadi, Allah Ta'ala tutup ayat tu dengan apa? Fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa inna rabbaka ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhan engkau pengampun penyayang. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah Ta'ala Tuhan yang pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi insya-Allah dengan kupasan-kupasan ayat-ayat berkaitan hukum tadi menjelaskan kepada kita bahawa dalam kes isu-isu ni, dan mungkin benda ni akan berulang. Saya rasa akan berulang. Sebab dulu usus babi dah senyap lah. Lepas tu sekarang ni coklat pula. Lepas ni tak tahu benda apa, kek ke apa kan lepas ni. Lepas ni bila timbul lagi isu ni, so kita yang dah dengar kuliah-kuliah
berkaitan ahkamul at'imah, kita faham ya, dalam keadaan-keadaan begitu tidaklah kita ditekan. Dan Islam ini bukan agama yang begitu jelik ataupun menyusahkan sehingga ada non-muslim dalam satu Facebook dia, saya jawab balik, dia kata dia ni orang Iban ke apa, saya suka makan sinang lauk benda dah daging babi panggang, dan saya selalu menderma darah. Macam mana kalau darah saya tak tahu hospital bagi pada siapa, kalau dapat pada orang Islam apa hukumnya? Dan saya jawab pada dia, dah jelas lah benda ni ya. Jadi tak salah. Darah pun pihak JAKIM kata darah orang kafir dengan darah orang Islam sama hukum dia. Dia tidak jadi darah orang Muslim bersih, darah orang kafir najis, tak ada. So dalam hukum derma darah ni, kalau orang kafir pun punya darah masuk dalam badan kita, tidak beri efek apa-apa pada ibadat, pada agama, pada apa-apa pun ya. Wallahu ta'ala a'lam. Saya rasa itu saja untuk tengah hari ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana faghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.